mengganggu cik sebentar? Waalaikumsalam. Boleh. Kenapa ya? Cik ni bernama Cik Nurin ke? Ya betul saya. Okey, macam ni cik. Saya, Cik Sarah, bersama di sebelah saya ini, Cik Zati. Kami tengah membuat temu dega mengenai makanan yang terdapat di Johor. Seperti baru-baru ni, Ya. makanan yang paling popular adalah botok-botok. Jadi, kalau cik tak keberatan, saya nak tanya cik, boleh? Boleh. Sila. Okey, soalan pertama saya, apakah sejarah makanan botok-botok ni? Sejarah makanan botok-botok ini ialah seperti kita tahu lah. Botok-botok ni kan hidangan tradisional daripada orang Jawa dan diperbuat daripada cara isi kelapa yang telah diperah santan dan dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain seperti ulam, ikan dan dibalut dekat daun pisang dan dikukus. Zaman dulu, isi kelapa dibuang selepas diperah santan. Tapi cara ini juga boleh dimakan. Dan botok biasanya dimakan dengan nasi. Dan di Johor terdapat ada beberapa kawasan yang majoritinya masyarakat Jawa. Oleh itu, botok-botok ini terkenal di Johor. Sebab majoriti masyarakat di Johor ialah orang Jawa daripada Batu Pahat dan juga Muar. Saya menarik ya. Okey, soalan kedua saya, apakah sebenarnya makanan ni dipanggil botok-botok? Yang dipanggil yang terdapat di Johor. Botok-botok ini merupakan sejenis hidangan yang dibuat daripada ikan dan dicampur dengan kelapa, rempah dan pelbagai jenis ulam-ulaman. Dan botok-botok juga yang telah siap digaul dengan semua ramuan biasanya akan dikukus selama 2 jam atau lebih. Dan dia akan jadi lebih sedap jika ia dikukus dengan lebih lama lah. Wah, nampak sedap botok-botok ni. Okey, apakah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat botok-botok ni? Bahan-bahan dia agak banyak. Seperti, saya cakap dalam bahan dia, kita gunakan ikan tongkol, dengan jus limau nipis. Ikan tongkol ni akan diperah dengan jus limau nipis dan garam. Dan kemudian dia akan dibersihkan dan ditoskan. Dan daun pisang yang selalu kita nampak tu, dia dilayur dan dibersihkan di atas api sehingga dia jadi lembut. Dan juga kita gunakan batang pecuki gigi yang belum diguna, asam jawa, santan, kerisik, gula melaka dan juga rempah-rempah kari lah dan garam secukup rasa. Dan untuk bahan yang dikisar, kita gunakan bawang merah, bawang besar, bawang putih, halia, lengkuas, kunyit hidup, serai, biji buah keras, lada hitam, belacan dan juga cili kering. Dan yang paling penting ialah 7 jenis ulam, iaitu pucuk puding belacan, daun kesum, pucuk mengkudu, daun kaduk, pucuk ubi pulut, pucuk betik, pucuk berbuas, daun kunyit, daun cekur dan juga daun selasih. Banyak juga ni ulam digunakan. Ya betul. Okey, kenapa makanan tu yang menggunakan ulam-ulam tu sebagai bahan yang paling penting? Ulam-ulaman yang digunakan sebagai bahan penting sebab ialah seperti yang kita tahu ulam kan banyak khasiat walaupun dimakan dengan mentah ataupun dicelur. Dan ulam-ulam juga kita tahu dia ada mineral, ada vitamin iaitu kalsium, fosforus, zat besi dan yang terdapat dalam ulaman ni lah dan dia tidak dimusnahkan oleh haba. Dan selain itu, ia juga dapat memberikan serat yang diperlukan oleh sistem penghadaman manusia dan selain itu memainkan peranan penting sebagai pengisi pada bahan buangan dan memudahkan sistem pergemuhan kita. Okey, soalan terakhir saya. Bagaimanakah yang ingin mendapat ulam-ulam ni yang disebut dalam bahan makanan tadi? Kebanyakannya penduduk di sini tanam sendiri ulam-ulam di rumah. Ada juga kita boleh dapati di kawasan
hutan pada tumbuhan-tumbuhan liar. Tapi agak sukar lah kalau kita dapatnya di kawasan hutan kerana kita takut kan ada binatang buas ke atau perangkap dari pemburu ke. Macam tu. Okey, terima kasih atas perkongsian daripada Cik Nurin. Dan Sama-sama. terima kasih juga kepada Cik Zati yang setia bersama saya dalam sesi Temu Duka. Bye. Bye.